Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan keputusan Rafizi Ramli ini, pasti ramai orang terkedu, ramai orang yang terkejut, dan tak kurang juga akan jadi takut dan mungkin akan pengsan berjuta-juta kali. Wah, mana tidaknya Rafizi kata pengkhianat perlu dihukum. Akta anti Alibaba bakal diperkenalkan. Siapa yang dimaksudkan oleh Rafizi Ramli sebagai pengkhianat ini? Ya, saya setuju. Siapa-siapa pengkhianat perlu dihukum. Kerana kita tahu, pengkhianat itu bukanlah satu perbuatan yang baik. Pengkhianat bukanlah sesuatu yang kita setujui. Dan saudara-saudara sekalian, memang benarlah seperti yang Rafizi kata ini. Pengkhianat patut dihukum. Apapun yang dia lakukan, pengkhianat parti kah, pengkhianat negara kah, pengkhianat rakan kah, pengkhianat syarikat kah, atau apa-apalah, yang pentingnya dia pengkhianat pasti dihukum. Kalau tidak dihukum pun pada waktu ini, tak tahulah, itu pilihan Tuhan sendiri. Dan pastinya biasanya pengkhianat ini akan terima balasan. Kalau bukan hari ini esok, kalau bukan hari esok tulat. Nah, kalau bukan tulat lusa, akan datanglah. Dan yang pastinya sudah ada ramai orang menerima hukuman kerana mengkhianat. Banyak juga ahli-ahli politik yang telah pun mengkhianat dan telah kalah dalam pilihan raya. Antaranya yang digelar oleh beberapa orang dalam Parti Pakatan Harapan, Pakatan Harapan, digelar sebagai pengkhianat, antaranya Azmin Ali dan juga Zuraida Kamarudin. Mereka telah pun dihukum oleh pengundi sendiri. Zuraida kalah dalam PRU baru-baru ini, sehingga deposit ataupun pertaruhan pun kalah. Deposit pun kalah. Bahkan Azmin Ali pun kalah di Gombak. Dia hanya menang untuk adu. Itulah ceritanya untuk pengkhianat. Tapi apa cerita pula tentang keputusan yang diumumkan oleh Rafizi Ramli yang membuatkan lebih ramai orang takut ini? Apabila dia kata pengkhianat perlu dihukum, akta anti Alibaba bakal diperkenalkan. Apa cerita? Undang-undang anti Alibaba yang akan diperkenalkan tidak lama lagi membolehkan tindakan diambil terhadap rakyat tempatan yang menyewakan lesen perniagaan kepada pekerja asing, kata Rafizi Ramli. Yang ini pun pengkhianat. Ini lagi pengkhianat yang paling jahat. Paling jahatlah. Kenapa? Bayangkan dia menyewakan lesen perniagaan kepada pekerja asing. Bukankah itu sesuatu yang merugikan rakyat Malaysia? Bukankah itu sesuatu perkara yang seakan-akan hanya mengambil peluang? Bagi peluang kepada pekerja asing pula untuk menggunakan lesen perniagaan mereka semata-mata supaya warga asing itu boleh menjalankan perniagaan, dan ini tentulah merugikan rakyat tempatan. Sampai bila perkara ini akan terus berlaku? Ini merugikan Bumi Putra dan rakyat tempatan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, situasi Alibaba yang didakwa semakin berleluasa itu berpunca akibat lambakan pekerja asing apabila negara terlalu bergantung kepada mereka, terutama bagi sektor 3D, kotor, bahaya, dan sukar. Bila pekerja asing dah ramai, orang kita pula pergi sewakan dan bagi lesen dengan cara Alibaba untuk membuat mereka buat perniagaan, katanya di platform X. Akta anti Alibaba akan membolehkan tindakan diambil kepada rakyat Malaysia yang mengalibabakan lesen dan lain-lain kepada pekerja asing tanpa menepati syarat-syarat. Isu itu kembali berbangkit apabila operasi besar-besaran memberkas pendatang asing tanpa izin dijalankan di Jalan Silang, Kuala Lumpur Khamis lepas, mendapati banyak lesen penduduk tempatan digunakan warga asing untuk berniaga. Julai lepas, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan sebagai berkata, kerajaan dalam proses merangka dasar anti Alibaba bagi menangani kes negatif budaya itu terhadap ekonomi. Selain menyewakan lesen kepada warga asing, budaya ini turut membabitkan
Kegiatan menjual kontrak diperoleh mereka apabila kepada pihak lain untuk mengaut keuntungan menerusi pembayaran komisen. Justru Rafizi berkata antara langkah-langkah untuk mengurangkan kehadiran buruh asing dalam negara adalah dengan menetapkan sasaran pengurangan pekerja sedemikian secara berperingkat menjelang 2030. Kementerian Ekonomi yang merangka rancangan Malaysia akan memuktamadkan sasaran pengurangan pekerja asing secara berperingkat menjelang 2030 katanya. Mac lepas, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan menyasarkan hanya 20% pekerja asing menjelang 2030 bagi memastikan semua majikan dan pemain industri mengutamakan tenaga kerja tempatan. Dipetik daripada mykmu.net bertajuk pengkhianat perlu dihukum, Akta Anti Laba bakal diperkenalkan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sejak akhir-akhir ini banyak cadangan yang luar biasa untuk negara kita, bahkan untuk membuatkan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional makin menjadi kuat. Dengan pengumuman yang kali ini, kalau benar ia dapat dibuat, maka pasti boleh dijangka bahawa kerajaan akan menjadi lebih kukuh dan peluang untuk pembangkang Perikatan Nasional merebut dan merampas menumbangkan kerajaan perpaduan makin tipis dan musnah sama sekali. Ini kerana satu cadangan dilontarkan oleh Khalid Samad bahawa cadangan untuk menubuhkan syarikat media PH. Namun demikian, selepas beliau mendedahkan atau mencadangkan rancangan untuk menubuhkan sebuah syarikat media bagi Pakatan Harapan PH, maka ramai pula yang memberikan reaksi. Apa pendapat anda sebelum kita mengulas tentang reaksi daripada ahli-ahli parlimen berkaitan dengan cadangan untuk menubuhkan syarikat media PH? Apa pula cadangan anda? Anda kan setuju? Pada pendapat saya, patut dan setuju. Kerana Perikatan Nasional mempunyai lidah rasmi mereka, terutamanya PAS, iaitu Harakadeli. Kenapa pula Pakatan Harapan tiada? Jadi, bukankah baik untuk mempunyai media sendiri? Lagi pula, sekarang ini kita tak boleh nafikan kepentingan media membantu, mengetengahkan dasar, menyampaikan dasar, bahkan lagi penting adalah menepis semua tumahan jahat, fitnah jahat daripada musuh-musuh politik yang berniat jahat. Walau bagaimanapun, cadangan Khalid Samad untuk menubuhkan syarikat media Pakatan Harapan dibidas pula oleh ahli parlimen Pakatan Harapan sendiri. Saudara-saudara sekalian, dua ahli parlimen Pakatan Harapan membidas cadangan pengarah komunikasi amanah Khalid Samad agar gabungan itu menubuhkan syarikat media untuk menyaingi media Prima Berhad bagi melawan propaganda negatif. Hasan Karim daripada PKR berkata, syarikat media milik PH sukar ditubuhkan kerana setiap parti komponen mempunyai strategi media sendiri. Lebih baik gabungan itu menumpukan kepada media sosial, terutamanya TikTok, untuk mencapai pengundi, kata ahli parlimen Pasir Gudang itu. Ahli parlimen Pakatan Harapan hanya perlu lebih celik media sosial, tambah beliau lagi. Beliau juga menjadikan PAS sebagai contoh yang mampu menambah kerusi parlimennya dengan hanya memanfaatkan media sosial tanpa syarikat media sendiri. Kita kata PAS nampak kolot, tetapi sebenarnya mereka lebih arif dalam media sosial. Mereka mahir IT, kata Hasan kepada FMT. Sekalipun ada media arus perdana, tidak kiralah namanya. Jika prinsip dan dasar tidak diterima oleh rakyat, ia tidak akan memberikan pulangan, kata beliau. Beliau berkata, walaupun UMNO mengawal media Prima, parti itu masih gagal meraih sokongan pengundi yang dapat dilihat menerusi kekalahan besarnya dalam PRU
dua PRU terdahulu serta PRN Ogos lepas. Ketika berucap pada Konvensyen Amanah Nasional pada Ahad, Khalid berkata PH memerlukan syarikat media sendiri agar dapat menambah baik komunikasi dengan rakyat. Katanya, beliau telah mencadangkan agar Majlis Presiden PH agar gabungan itu menubuhkan sebuah syarikat media untuk menyaingi media prima bagi menangani propaganda negatif. Sementara itu, Sarezan Johan daripada DAP berkata, walaupun idea Khalid boleh diterokai, tidak realistik untuk bersaing dengan syarikat seperti media prima kerana kandungannya bukan semata-mata tertumpu pada penyebaran mesej kepada masyarakat, tetapi juga termasuk hiburan. Tiada guna menubuhkan syarikat media untuk menyaingi media prima, tambah ahli Parlimen Bangi itu. Sahidan Sarezan yang juga anak kepada wartawan veteran dan bekas pengurusi media prima Johan Jafar berkata, berbanding menumpukan syarikat media, lebih baik bagi PH untuk menumpukan pada penghasilan kandungan media sosial di platform seperti TikTok dan Instagram. Saudara-saudara sekalian, apabila pendapat Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.